Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, iaitu Allah taala jadikan kita sama-sama kumpul pada hari Rabu ni, utama, kedua, utama, tiga dan kelima kalau ada, untuk sama-sama pada saya bukan belajarlah, mungkin sambung ataupun ulang kaji ilmu tauhid, dan ada juga permintaan untuk ilmu fikih dan tasawuf. Tengoklah macam mana, dan ilmu-ilmu agama yang lain. Baik, jadi saya mulakan dulu dengan selawat Ibrahimiyah. Kalau boleh kita baca sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha, Tuan Pengerusi Surau Taman Desa Jaya, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Surau, barisan AJK Surau yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali saya ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada AJK Surau Taman Desa Jaya khasnya, dan seluruh jemaah Surau Taman Desa Jaya atas kesudian menjemput semula. Kalau bagi siapa yang tahu, saya pernah ngajar dulu sini, tapi masa tu oleh sebab kesibukan yang teramat sangat, masa tu peluang kerja tu 7 hari seminggu, jadi tak dapat nak beri komitmen untuk terus mengajar kuliah maghrib di sini. Kemudian yang keduanya, saya ingin memperkenalkan dirilah. Yang dah kenal alhamdulillah, yang belum kenal, nama saya Muhammad Nur Aidil Hakim bin Maliki, sudah berkahwin seorang. InsyaAllah lah seorang ajalah. Anak 2 orang, alhamdulillah, lelaki seorang, perempuan seorang. Baik, saya ceritakan latar belakang pendidikan. Saya belajar di sekolah rendah Tuan Putri, sekolah rendah biasalah. Kemudian sambung di sekolah menengah Mangsaan Saint Joseph. Ceritanya panjang juga tu, tapi tak apalah, saya tak ceritalah. Kemudian sambung di sekolah Sultan Ismail, sekolah menengah Sultan Ismail tingkatan 6. Kemudian alhamdulillah dapat sambung ke Universiti Kebangsaan Malaysia, tapi dalam bidang sarjana muda, ijazah sarjana muda sastra, pengajian bahasa Melayu dengan kepujian. Yang mana ni yang agamanya Ustaz? Tak nampak ni kan. Jadi kita bermula pendidikan agama ni, saya sekolah agama Johor lah, darjah 1 sampai darjah khas. Kemudian sebelum saya masuk Universiti Kebangsaan Malaysia, selepas tingkatan 6, saya masuk sekejap sekolah Arab, sekolah Al-Quran Waddin di Kampung Melayu. Dapatlah 6 bulan. Lebih kurang 6 bulan peperiksaan pertengahan tahun. Dapat putusan nombor 2. Nombor 1 kawan saya Ustaz Imran, itu memang dahsyat tu ilmunya. Jadi
lepas sebab keputusan tu tak lama dapat panggilan daripada UPM sebagai guru pendidikan lah, tapi kena bayar pendahuluan 2,000 untuk pendaftaran. Jadi alhamdulillah keluarga saya tak mampu masa tu. Kenapa alhamdulillah Ustaz? Sebab masa tu saya dah mula timbul minat untuk belajar bidang agama. Cumanya mungkin terlambat. Dah tingkatan 6 baru ada minat ke arah nak menyambung ke bidang agama. Macam mana timbul minat? Apabila saya duduk di kuliah maghrib, beberapa orang ustaz, salah seorangnya guru besar Selangor Johor lah. Dia ini belajar kitab-kitab turas atau kitab-kitab kuning atau dipanggil kitab lama lah, yang Arab, yang Melayu, ataupun kitab-kitab pondok, madrasah, orang Indonesia dipanggil pesantren. Jadi bila duduk majlis dia tu, dia akan selitkan kelebihan menuntut ilmu, kepentingan menuntut ilmu, dan suasana masyarakat sekarang yang bukan semualah tapi segelintir lah, yang tidak berilmu lah senang kita, itu bodoh, teruk sangat bahasanya kan, kurang berilmu. Jadi di situlah timbul minat untuk sambung belajar. Namun takdir Allah Taala tak ada peluang. Jadi sambung ceritanya tadi, alhamdulillah keluarga saya tak mampu, jadi saya boleh teruskan sekolah Arab. Ceritanya. Tapi itulah takdir Allah Taala. Seminggu lepas tu UKM pula panggil. Tak payah bayar apa-apa, bawa badan aja. Pendaftaran 1,500, nanti masuk dekat PTPTN, tolak. Buat masa ni masuk aja. Jadi keluarga saya pun apa lagi lah. Saya dah menangis. Masa tu memang nak sambung belajar agama, nak habiskan sekolah Arab dengan kawan-kawan. Masa tu 5 orang, Ustaz Imran, Ustaz Zainal, Ustaz Syahril, Ustaz Sufian. Jadi yang 4 tu kawan-kawan saya dapat sambung. Saya seorang. Keluarga saya minta untuk sambung belajar KM lah. Jadi saya pun jumpa guru saya, tanya macam mana ni. Menangis-nangis. Saya pesan tak apalah, belajar sastra pun ada manfaatnya juga. Belajar tak apa, nanti kalau ada peluang ambil lah bahasa Arab ke apa dekat universiti tu sambil-sambil. Saya pun iyakanlah. Tapi nak dia cerita dah dah nak sambung bulat hati tu, nak sambung bina agama, tapi dah keluarga nak juga sambung akademik. Sepanjang perjalanan dari Johor Bahru ke UKM Bangi tu menangis tak sudah. Tapi adalah hikmahnya tu kan. Jadi sambunglah, habislah belajar pengajian bahasa Melayu, ijazah sarjana muda sastra bahasa Melayu tu 3 tahun habis. Itu pun panjang juga ceritanya, ada kisah insiden bahagian semua, tak payahlah. Kemudian saya cuba juga ikut nasihat guru saya tu untuk ambil bahasa Arab ke bidang agama ke sebagai dipanggil minor. Maknanya pelajaran tambahan lah, selain ambil pengajian bahasa Melayu sastra ni, cuba ambil. Ada kos tu, ada pelajaran tu, ada subjek tu, ada. Ambil je clash ataupun sama pula masanya dengan saya punya sastra ni, pengajian bahasa Melayu. Tak boleh. Cuba ambil, tak boleh juga. Satu pun tak boleh. Tak kena, maksudnya tak ada peluang untuk saya ambil bahasa Arab atau bidang agama yang lain sebagai minor lah, sebagai tambahan. Jadi terpaksalah cuti SEM tu, cuti semester, pergilah sambung duduk di kuliah Masjid Surau dan sebagainya. Sebenarnya daripada tingkatan 5 kalau tak silap saya dah mula duduk kuliah-kuliah pengajian, kitab-kitab turas, kitab-kitab kuning. Cumanya tidaklah khatam dari kulit ke kulit. Tebuk-tebuk lah. Kitab ni sikit, kitab ni sikit, ambil bab-bab tertentu. Dan ada juga beberapa kitab yang khatam, terutamanya tauhid lah. Kitab Faridatul Faraid, kitab Paku Iman, kitab Aqidatul Najin dan sebagainya lah.
Jadi daripada situ, setelah habis tamat belajar, kerja dan sebagainya, guru saya ni pesanlah, ambillah tauliah, kan, ambillah tauliah. Jadi saya pun ikutlah nasihat beliau, ambil, alhamdulillah dapat, dan itulah mula mengajar masjid dan surau lah. Baik, itu sedikit sebanyak tentang latar pendidikan saya lah. Cukuplah kadar tu. Kemudian saya bacakanlah sedikit daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabihatil Qulub sebagai permulaan, kelebihan belajar ilmu supaya datang semangat untuk kita terus belajar ataupun ulang kaji. Tuan-tuan dekat sini bukan baru nak belajar, tidak. Dah belajar lama dah. Ada dekat satu tempat masjid Taman Sri Pulai Perdana tu, Haji Ahad nama dia. Dia belajar kitab-kitab. Bila belajar kitab-kitab kuning ni, bila saya sebut saya belajar kitab ni bidang tauhid, fikih, tasawuf dan sebagainya, lepas kuliah tu dipanggil, "Ustaz, kitab-kitab yang Ustaz sebut tu saya belajar tahun 80-an. Ya Allah ji, saya belum lahir je. Saya 85 pun lahir je." Ditunjuklah kitab Tafsir Nurul Ihsan, kitab Syiarus Salikin, ditunjuk. Siap ada tarikh dia belajar tu. Memang nampak 82. Bila dia belajar, berhenti tu kan, tanda berapa bulan, tanda tarikh tu kan, tahun 82. Akhirnya last dia seronok tengok saya mengajar kitab-kitab turas ni yang dia pernah belajar dulu. Dia hadiahkan kitab Tafsir Nurul Ihsan. Kitab Tafsir Nurul Ihsan ni kitab Melayu, tafsir dalam bahasa Melayu. Dia ada 4 juzuk. Cuma tafsirnya taklah tebal sangat, taklah banyak sangat, agak ringkas lah. Tapi dia punya suka tu dia hadiahkan. Baik, jadi kenapa belajar ataupun baca kelebihan ilmu supaya semangat untuk kita terus belajar lagi dan lagi. Seperti mana kalau kita baca kelebihan solat untuk kita semangat untuk terus solat, untuk anak-anak kita solat. Kalau kita nak ajak anak kita tu, nak ajar dia menjaga solatnya, ceritakan kelebihan. Berapa kali Ustaz? Setiap hari, sekurang-kurangnya satu lah. Gitu. Daripada kitab mana? Kitab ini pun boleh. Kitab Al-Jawharul Mawhub ini mengandungi bermacam-macam jenis kelebihan-kelebihan amal lah. Nampak mana Ustaz? Kedai mana? Sekarang tak payah pergi kedai pun tak apa, order aja online. Jangan barang kemas, barang dapur, barang itu aja online. Kitab pun beli online. Dia berkat sikit Shopee-nya tu. Buat beli itu ini je kan. Beli kitab. Sekurang-kurangnya troli tu pernah lah masuk kitab. Masuk troli dah penuh dah tu. Tinggal nak beli je tu. Gaji je swap, beli semua tu kan. Masukkan troli tu kitab satu, tak? Dia asalnya kitab Al-Jawharul Mawhub ini oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, ulama Kelantan. Ada orang Kelantan tak sini? Biasa Johor ni kadang orang merantau kan, ramai merantau. Ulama Kelantan yang telah ada jemaah Kelantan kan, yang telah beliau nukilkan daripada kitab Lubabul Hadis, kitab Saripati Hadis karangan bagi Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti, Imam Suyuti. Asalnya kitab Lubabul Hadis tu Arab lah, sudah ambil oleh Syekh Ali bin Abdul Rahman dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi, tapi sudah dirumikan. Sudah dirumikan oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Ustazah Nur Ain binti Abu ni rajin merumikan kitab-kitab Jawi, kitab-kitab Melayu yang Jawi. Jadi tak ada alasan untuk tidak membeli atau membaca kitab-kitab Melayu. Yang Jawi itu sudah dirumikan. Boleh beli live aja keluar tu. Kitab Jawharul Mawhub wa Munabihatil Qulub. Baik. Saya bacakan, tuan-tuan dengar 11 hingga 24.
Bermula bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu dan ulama. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman mereka itu, dan segala mereka yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa darjat. Suratul Mujadalah ayat 11. Ini sementara saya ingat tuan-tuan, minta maaf kalau tuan-tuan saya lupa nama. Dulu sengaja pun kita tak bual sangat kan. Minta maaf kalau lupa nama. Muka tu kenal lagi muka. Nama saya tak ingat dah. Baik, sambung Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bagi mereka itu beberapa darjat. Ibnu Abbas ni sahabat Rasulullah, merangkap juga bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka itu beberapa darjat yang lebih atas orang mukminin. Dengan berapa, dalam Al-Quran tu beberapa darjat. Berapa banyak beberapa darjat tu? Kata Ibnu Abbas 700 darjat. Beza orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Barang antara satu darjat kepada satu darjat itu perjalanan 500 tahun. Dahlah 700 darjat. Antara satu darjat dengan satu darjat itu perjalanan 500 tahun. Seperti barang yang antara langit dan bumi. Maknanya cerita begitu jauh bezanya orang berilmu dengan orang tak berilmu. Macam juga orang ada lesen dengan orang tak ada lesen. Betul tak? Yang ada lesen tak kira lah apa-apa, Roblox, JPJ ke, polis ke, relax. Pasal apa? Dia tahu peraturan dan dia tahu dia tak melanggar peraturan. Jadi dia relax. Yang gelabah, yang takut ni yang tak ada lesen. Pasal apa? Satu, dia tak tahu peraturan dan dia tak tahu dia ni ikut peraturan ke tidak. Tapi yang dia tahu, satu, memang dia tak ada lesen lah. Itu memang tak ikut peraturan lah. Itulah yang dia tahu. Itulah yang menjadi masalah. Memang kalau kantoi memang kena tangkap lah, kena denda, sita dan sebagainya. Baik. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Allah Ta'ala bermegah-megah akan malaikat dengan dakwah ulama, seperti bermegah-megah ia dengan darah orang yang mati syahid. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa tiada kasih akan ilmu, tiada kebajikan padanya, maka jangan ada antara kamu dan antaranya berkenalan dan bertaulan, berkawan dengan dia. Maka bahwasanya ilmu itu menghidupkan segala hati dan pelita bagi segala hati. Baik, saya tambah sikit sebelum saya lupa. Saya rakam ni tuan-tuan, pertama tujuan untuk ramai lagi lah yang melihat video ni. Saya rakam, saya upload kat YouTube. Channel YouTube saya Aidil Hani. Kalau tuan-tuan type, ada Aidil Hani yang lain. Macam-macam lah, mukbang lah, apalah inilah, vlog lah, berjalan sana sini. Itu bukan saya lah. Yang saya punya memang ceramah lah. Cuma saya tutup lah, muka tu saya tutup. Yang ada nombor WhatsApp saya je, saya bagi link yang ada muka. Yang kat YouTube tu saya tutup dengan kitab. Kenapa Ustaz? Sebab saya tak nak jadi popular. Susah jadi popular ni. Tak tenteram itu. Baik. Isteri saya pun lagi tak suka kan. Jangan popular sangat ni, jangan. Dah lah ustaz, handsome lah tu, jangan. Ya tak? Jadi saya tutup dengan kitab. Suara kan dia lah. Baik. Jadi pertama, supaya jadi amal jariah lah kalau saya meninggal dunia nanti, insya-Allah, mudah-mudahan jadi amal jariah. Kemudian yang kedua, andai katalah ada yang subscribe, andai kata ada yang menonton video tersebut atau dengar, sampai pada syarat-syarat yang mencukupi, adalah rezekinya, kata dapatlah tambahan pendapatan lah dekat situ. Dah dapat Ustaz? Belum dapat, tak sampai-sampai lagi.
Dia bukan, dia nak ada 1,000 subscribers. Bukan senang. Kalau kumpulkan semua jemaah dan kuliah-kuliah pun tak cukup 1,000. Tak. Dan saya pun tak paksa. Ni tuan-tuan tolong subscribe. Saya tak paksa. Subscribe apa? Subscribe pun tak tahu kadang. Dia tak boleh paksa. Dia dah duduk kuliah tu dah kira baguslah kan. Kemudian perlu ada 4,000 jam tontonan. Bukan main susah ni syarat tu kan. Dia kuliah memang lambat lah. Saya dah 3 tahun lah. Dia kalau mukbang ke orang makan tu makan ni, buat video tu video ni, itu cepat aja. Baik, sambung. Dan sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya lebih kurang, menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim lelaki dan muslimah yang perempuan. Dan ilmu yang fardu ain itu 3 lah, iaitu ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Ilmu fikih ni pecah ibadat, nakahat, muamalat, faraid, jinayat. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi, wa man kana fi talabil ma'siyati kanatin naru fi talabihi. Artinya lebih kurang, barang siapa ada ia di dalam menuntut ilmu, adalah syurga itu di dalam tuntutnya. Dan barang siapa ada ia di dalam menuntut maksiat, yakni dosa, adalah neraka itu di dalam tuntutnya. Maksiat ni bukan sahaja berzina. Maksiat ni bahasa Arab maksudnya segala jenis dosa lah. Meninggalkan sembahyang pun dosa, membuka aurat pun dosa, mencuri pun dosa, dipanggil maksiat juga. Cuma dalam bahasa Melayu, maksiat ni dah dikhaskan untuk berzina. Dan ada pun badan pencegah maksiat. Masya Allah, terima kasih. Air manis pula tu. Saya baru nak berhenti minum air manis. Tapi tak apa. Tak apa. Itu hari kat sekolah saya mengajar di Sekolah Menengah Islam Johor Bahru dekat Pekan Rabu kat Skudai sana. Sekolah tu bawa Apim lah. Kemarin ada lawatan dari USIM, Universiti Sains Islam Malaysia. Jadi dia buat cek kesihatan secara percuma lah. Jadi dia dah cek gula normal, yang tak normal kolesterol. Jadi dia kata protein tu macam ayam, ikan semua itu tak walaupun dia lemak tapi dia tak menyumbang gula kolesterol tu. Menyumbang kolesterol gula. Termasuklah nasi. Jadi saya dah kurangkan, biasa 3 sendok dah jadi 2 sendok. Nak 1 sendok drastik sangat, ngapus sangat nanti. Sikit-sikit. Kan, 3 jadi 2 sendok. Nanti lama-lama 1 sendok kan. Malam saya dah cuba dah makan lauk je, nasi tak makan. Siang je lah makan nasi. Tapi tak apalah. Orang dah bagi, ustaz dah bagi, cakap pula tak nak pula. Tak apa, sekali boleh lah. Baik. Apa ceritanya tadi? Kalau dah melek-lek lupa dah. Ya, maksiat tadi. Kalau lelaki tak ingat, perempuan ingat, cakap aja. Yang malu. Kadang terlupa. Dia dah ceritanya situ. Belok sikit dah sampai ujung dah, pangkalnya lesap. Sampai ujung pangkalnya lesap. Tapi nasib ada kitab, beli kitab dah lesap tu, patah balik kitab lah, senang kan. Baik, maksiat kalau nama Melayu ni khas untuk penzina ataupun berzina. Malah ada badan pencegah maksiat. Tapi asal perkataan maksiat tu maknanya dosa, segala jenis dosa lah. Tapi jangan pula kita mandai-mandai, kan. Orang main bola sepak kat Padang tu, dia pun call badan pencegah maksiat. Assalamualaikum. Ini nak melaporkan ada kes maksiat ni besar-besaran, terang-terangan di padang bola. Dengan maksiat apa? Astagfirullah, nak kiamat betul dunia. Berapa orang? Dia sebelah 22. Sebelah. Sebelah. Sekap tu sebelah 22 lah.
Ramai tu mau kalau satu van 12, mau 3 van ni. Apa saya bawa 3 van. Kau 3 van pencegahan maksiat datang. Dah sampai tempat kejadian, mana yang buat maksiat? Tu seramai-ramai tidak tu. Maksiat apa? Dia daripada sebelum asar dah main. Nak dekat maghrib tak berhenti lagi. Dia meninggalkan sembahyang asar. Itu kan berdosa maksiat. Siapa ajar awak ni? Saidin. Dah payah. Jangan begitu pula. Pasal badan pencegah maksiat tu memang khusus untuk zina. Berdua-duaan. Dia panggil apa nama ni? Khalwat. Asal khalwat ni bersendirian, macam Rasulullah SAW berkhalwat di Gua Hira tu untuk beribadat bersendirian. Tapi bila digunakan untuk bersendirian berdua-duaan, dia dah jadi makna lain lah. Jadi berenda tu kan. Berenda tu bahasa Melayu ke? Bukan. Ya. Guna satu, renda dua. Tak tahu saya pernah sebut tak sini. Guna satu, renda dua, campur imbuhan berenda. Bahasa Melayu campur bahasa Tamil kita kan Malaysia kan. Cuma tak masuk bahasa Cina je. Bahasa Cina tak tahu apa jadi berendanya tu berenda ni berdua-duaan. Baik. Jadi maksiat tu asal kataannya dosa lah, segala jenis dosa. Cukuplah kadar ni beberapa hadis, ayat Quran dan hadis tentang kelebihan ilmu. Mudah-mudahan semangat untuk kita terus menuntut ilmu lagi dan lagi dan sampaikan insya-Allah. Baik, saya kemarin pengerusi tanya nak subjek apa. Sebelum tu mak kepada Hanif ada cadangkan untuk tauhid, fikih, tasawuf, tiga-tiga ulang-ulang gile-gile. Ini saya sendiri memilih untuk ajar tauhid dululah. Kalau ada pengkuliah lain atau penceramah lain, bolehlah untuk subjek lain. Kalau saya ngajar semua, nanti penceramah lain tak ada subjek pula mengajar kan. Saya ambil yang tauhid. Kalau ada keperluan, bolehlah sekali-sekala usul fikih ataupun tasawuf. Baik, untuk tauhid saya gunakan kitab yang ringkas dahulu untuk kita ulang kaji. Asal nama kitab ini ialah Paku Iman dan Simpulan Iman oleh Tuan Guru Haji Cik bin Ahmad Al-Kedahi. Ulama Kedah pula. Orang Kedah sini. Tadi orang Kelantan ada, ni ulama Kedah pula. Dalam kitab ini tulisannya tulisan Jawi lah, tapi ada juga sudah dialih ke tulisan Rumi. Tuan-tuan pun boleh dapat orang Kedah iaitu yang diselenggarakan dialih ke tulisan Rumi oleh Al-Abdu Al-Fakir Al-Hakir Haji Cik bin Ahmad. Ini dia punya pengarang Khuwaidimullah Anwar bin Haji Mu'ai yang berkhidmat dan bermukim di Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru, Kelantan. Dia alih ke tulisan Rumi lah. Ini pun kalau tak silap saya ada di Shopee. Kalau tuan-tuan nak beli boleh sama-sama semak. Baik, saya baca dari depan. Rumi depannya kat sini. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Baik, sebelum saya lupa, saya tambah. Kenapa setiap kuliah saya bawa kitab? Ini satu pesanan guru saya lah. Yang pertama, supaya apa yang kita sampaikan tu ada sumbernya. Ada sumbernya. Sebab kalau kita sampaikan sesuatu yang tak ada sumbernya, tak pasti, dan ternyata perkara tersebut salah dan orang amalkan, nescaya saya lah yang akan menanggung dosanya sampailah bila-bila, sampai kiamat. Jadi dipesan oleh guru saya supaya bawa kitab, jangan sampai lari daripada kitab. Dan tuan-tuan pun saya galakkan untuk beli kitab yang sama untuk semak.
Jangan sampai saya baca lain, saya sampaikan lain, tuan-tuan pun ya je nggih aja kan. Ada orang Jawa sini. Biasa mana-mana ada yang Jawa kan, ya. Nggih aja kan. Tak betul tak tidak nggih aja kan. Jangan macam tu. Baik. Jadi dan yang kedua, kalau saya tersilap baca ke apa, tuan-tuan boleh tegur, boleh ingatkan, ya. Ustaz, kitab ni lain sebut Ustaz sebut lain, kan. Bukan nak bergaduh, kita ingat memperingati kan. Baik. Dan ada juga setengah tempat kuliah tu minta saya belikan. Saya bukan tak nak belikan. Takut ada yang anggap saya ambil komisen dan sebagainya. Jadi biarlah jemaah masjid yang sediakan. Ada tempat tu pula dia beli dalam 10, jadi wakaf lah dekat masjid. Jadi tak perlu bawa balik rumah. Kalau ada yang nak beli sendiri, bawa balik rumah, simpan, bagus juga. Baik. Maka inilah risalah yang amat kecilnya pada menyatakan Islam dan iman, dan dinamakan dia paku iman dan simpulan iman. Dan tiada sah Islam melainkan serta dengan iman. Keislaman seseorang itu, ulama kata, tak sah melainkan dengan iman. Kepercayaan yang betul lah, akidah yang betul. Dan tiada sah melainkan dengan iktikad yang jazim. Jazam atau jazim, nota kakinya situ, iaitu pegangan atau keputusan hati. Jazim atau jazam iaitu tetap, kejap. Ini bahasa Kelantan, kejap ni, putus, sungguh, tak berubah lah, senang cerita. Iaitu pegangan yang tetap. Ni tambahan. Maknanya yang pertama, ibadat-ibadat kita, contohnya sembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tak sah melainkan dengan iman, akidah yang betul. Itu sebab syarat sah sembahyang, pertama Islam, akidah yang betul. Syarat sah puasa, pertama Islam. Islam tu apa? Makna keyakinan hati dia betul, ada dan betul. Bukan buat perbuatan sembahyang sahaja, tetapi imannya tak ada atau imannya tak betul, ya. Baik. Kemudian yang kedua, jazam, putus, tak berubah. Maknanya 100% yakin. Contohnya kalau iman, percaya kepada Allah tu, percayanya tu 100%, bukan 99.9. Ada 0.1% tak percayakan Allah Ta'ala, tak boleh. Ataupun bercampur, percaya Allah pun percaya, selain Allah pun dipercaya juga, yang boleh memberi manfaat dan mudarat, pun tak boleh. Jadi jangan jadi daun pisang kering, kata ulama. Daun pisang kering macam mana? Rapuh. Daun pisang kering rapuh. Baik, dua situ, yang ini kinayah, peribahasa daripada ketiadaan, perumpamaan daripada ketiadaan manfaat dan tiada faedah. Baik, mukallaf, masuk pada tajuk mukallaf. Apa dia mukallaf? Kita ulang kaji balik. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf akan wajib usuli. Ini bukan terangkan mukallaf ni, dia terangkan kewajipan mukallaf. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf akan wajib usuli, wajib asal. Nota kakinya situ, yakni perkara wajib yang mula-mula sekali atas mukallaf, kerana ianya perkara asas, wajib usuli, iaitu perkara wajib yang mula-mula kena tahu. Wajib usuli masuk agama Islam. Dan wajib atas tiap-tiap mukallaf yang Islam akan sebagai wajib usuli itu tetap di dalam agama Islam. Wajib yang mukallaf ni tetaplah, tak keluar dari agama Islam, dengan memelihara akan dia daripada segala perkara yang jadi binasanya. Macam mana nak tetap dalam agama Islam? Pelihara diri kita daripada perkara yang membinasakan. Macam kita ada lesen, kena jagalah lesen kita. Macam mana nak jaga? Pelihara, jangan buat perkara-perkara yang melanggar peraturan. Walaupun termasuklah kemalangan. Kan? Orang ada katalah lesen P,
kemalangan. Tak kiralah siapa yang salah, dia bersalah ke tak bersalah, terlibat dengan kemalangan, dia digantung lesennya. Berapa lama? 2 tahun. Mana Ustaz tahu saya pernah nak digantung. Habis macam mana tak kena gantung? Jangan buat laporan polis. Yang ikutlah itu, jangan ikut. Pasal apa? Nanti lagi 2 tahun baru masuk isyak. Masuk azan dulu lah. Nanti kita sambung sikit . Ini mic sampai luar ke dalam je? Di dalam saja. Dalam saja. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا Baik, sambung sikit ya, dalam 10 minit lah. Tuan-tuan mungkin tak kisah setengah jam tak Ustaz, saya yang tak tahan Dan maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf itu, tadi wajib orang yang mukallaf tetap dalam agama Islam dengan cara pelihara daripada perkara yang membinasakan. Jadi kita kena ulang kaji lah, dah belajar dah, kita ulang kaji perkara-perkara yang membinasakan iman tu, supaya kita tak terjebak dalam perkara tersebut. Macam kita ambil lesen, dia contohnya sama kan. Kita belajar peraturan-peraturan, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Kenapa kena belajar papan tanda bagai apa semua? Sebab supaya kita tak melakukan kesalahan. Contoh, orang tak ambil lesen, dia tak belajar papan tanda tengkorak tu. Itu tak selalu nampak tu. Tapi kalau nampak, tak belajar, agak-agak apa dalam fikiran dia kan. Kat selingkuh tu ada gambar tengkorak, papan tanda tengkorak, kepala tengkorak ada tulang belakang ni silang gitu kan. Mungkin dia kata, ni banyak hantu kat sini ni, kena laju ni. Dah. Silap tu pasal apa?
kat situlah tempat orang kemalangan meninggal dunia, maut. Kena perlahan. Dia pula terjemahkan sebagai ada banyak hantu, kena laju. Nanti yang hantunya ngikut balik rumah. Kan? Hantu laju ke perlahan ke, kalau nak ngikut ni ngikut. Laju macam mana pun, kalau dia nak ngikut. Yang tak ngikut tu bacalah ayat kursi ke, kan. Kawan saya dia bawa teksi, dia pernah ada pengalaman ni, cerita kisah benar lah. Pernah kena kacau, dia bawa teksi sampai malam, pernah kena kacau Bang Sui solah. Habis macam mana? Saya apa lagi ustaz? Dia cerita dengan guru saya lah, saya dengar masa saya kecil lagi. Apa lagi ustaz? Saya baik dia tak terkejut. Oh terkejut tu, itu kemalangan tu terkejut. Nak elak apa padahal tak ada apa-apa. Benda tu lalu depan apa kereta kan, ngelak padahal tak ada apa-apa. Dah 76 masuk gaung dan sebagainya kan. Jadi memang dia nampak betul langsung saya apa lagi. Saya azan kat telinga dia, Allahu Akbar. Habis jadi tak tahu apa sambungan dia, lupa cerita ni. Sama ada hantu tu lari ataupun tak tahu kesudahan ceritanya. Tapi dia ingat masa dia belajar dengan sama-sama belajar lah dengan saya, guru saya kena pesan antara tempat sunat azan ketika diganggu makhluk halus lah, azan. Banyak tempat selain masa waktu kebakaran, banjir, bencana-bencana alam kan, azan. Azan. Larikan diri tu larikan dirilah, azan tu azan lah. Sambil-sambil azan, jangan duduk kat situ aja azan. Tak larikan diri kan. Sambil larikan tu azan. Banyak tempat. Itulah tu yang diingat. Takdir Allah ingat pula kan. Ingat langsung dia tu ingat azan. Betul kat telinga dia ustaz. Boleh nampak pula telinga dia tu kan. Tak macam mana bentuk telinga saya pun tak tahulah. Dia cerita dia tu kan. Baik. Jadi macam lesen tadi, sebaik ingat. Dia tak ingat dah tadi tu. Macam lesen tadi, kalau tak ambil lesen tak tahu peraturan ni. Jadi binasalah, jadi melanggar peraturan. Malah boleh binasakan dirinya. Tempat kena sepelahan, lagi kena laju. Dia bawa laju pula kan. Baik. Dan maksud wajib atas tiap-tiap mukallaf itu ialah wajib syar'i. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Maknanya setiap orang yang mukallaf wajib. Itu wajib apa? Wajib syar'i, wajib syarak. Maknanya kalau dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Baik, masuk pada tajuk pengertian dan syarat mukallaf. Apa dia mukallaf? Ini diterangkan. Dan bermula makna mukallaf itu orang yang diberati atasnya dengan hukum syarak, hukum syariat, pada mengerjakan yang disuruh oleh Allah dan meninggalkan yang ditegahnya, yang dilarang oleh Allah. Dan iaitu dengan 5 syarat. Ada 5 syarat. Bila cukup 5 syarat ni, dia mukallaf lah. Yang pertamanya sudah bangkit Rasul kepada itu orang itulah. Maknanya dia lahir setelah Rasul bangkit. Kalau sebelum Rasul dibangkitkan, dia tak mukallaf lah. Yang kedua, akil. Akil ni maksudnya berakal. Akil ni maksudnya berakal. Nota kaki dia 4 situ, mukallaf jin. Ketika diperanakkannya, intaha, tamat perkataan muallif pengarang kitab. Bab akil ni patutnya bab balik, tapi tak apa Contohnya bab balik ni. Kalau dalam kitab Jami, kalau tak silap saya, bukan pada akil, pada balik. Mungkin dia tersilap sikit kat situ akil. Oh betul ke akil juga. Okey. Jadi akil ni berakal. Dia selitkan, ditambahkan mukallaf jin ketika diperanakkannya. Jin, tuan-tuan, dia lahir tu diperanakkan tu lahir. Dia lahir tu dah mukallaf. Jadi kalau ada sesiapa yang berangan nak kahwin dengan jin, kan? Apa nak kahwinkan jin? Jin ni ada banyak jenis. Ada yang Islam, ada yang kafir. Kalau yang kafir ni agak buruk sikit lah. Dia punya penyerupaan. Contohnya kalau dia besar, besar sangat-sangat, dipanggil hantu raya.
Nama pengantin raya dia ada waktu hari raya juga. Tak, raya tu maksudnya besar. Dewan raya, jalan raya, jalan besar, dewan raya, dewan besar. Hari raya, hari yang besar. Duit raya, duit besar. Tapi tengoklah dalamnya RM1, RM2. Asalnya raya tu maksud besar lah. Hantu raya. Kalau dia kecil, macam budak kecil, botak pula tu, dia panggil toyol. Dia jin tu. Jin bukan Islam. Ataupun dipanggil syaitan. Syaitan ni sifat. Syaitan ni sifat. Maksudnya kalau jin yang jahat kita panggil syaitan. Manusia yang jahat pun dipanggil syaitan. Itu sebab orang dulu-dulu kan, setan punya budak. Sebab apa? Syaitan tu sifat. Baik, jadi ada juga jin yang Islam. Dan dia menyerupai manusia. Itu panggil apa? Bunian. Itu tu yang orang yang tertarik tu. Cantik Ustaz. Dah habis. Boleh ke Ustaz? Boleh, cuma tak padan. Kenapa tak padan? Saya kaya Ustaz. Dia bukan kira kaya. Dia ni, jin ni, sejak lahir dah mukallaf. Awak tu mukallaf umur 13. Baru balik. Jin ni lahir dah balik. Dah balik dah. Akil balik. Jadi dekat situ boleh tu boleh. Cumanya kalau diikut peraturan lah, nikah apa semua kan. Dia ada kode ada lah. Kita ni cuma tak nampak je. Orang tertentu je kan, banyak kisah orang kena apa nama ni, sembunyikan alam jin kan. Kisah benar semua tu. Ada yang tak jumpa sampai sekarang, yang kat Perak tu kan. Tak nak balik katanya kan. Baik. Jadi kalau ada berniat nak kahwin dengan jin, carilah manusia. Dah tak cukup sangat manusia, nak jin, ya tak? Tak ada yang cantik dah dan berkenan di hati, jin juga dipilih kan. Tapi tak tahu juga kan. Baik. Itu maklumat tambahan ya. Dan yang ketiga, balik, cukup umur. Orang Melayu ni disebut akil balik. Akil tu berakal, balik tu cukup umur. Bahasa Arab. Datang Melayu, akil balik. Kau dah akil balik ke belum? Pakcik tu tanya budak ni kan. Pakcik ni tanya dua soalan. Nak tanya akil ke balik? Akil balik lah. Akil tu berakal pakcik. Balik tu cukup umur. Oh ya ke? Pakcik tahu pakcik saja nak test awak. Cover sikit. Itu budak yang pandai sikit lah. Baik, dan yang keempatnya, sampai seruan Rasul kepadanya. Dah bangkit Rasul, seruan Rasul tu, ajaran Rasul tu sampai kepada dia. Walaupun Rasul dah wafat, tapi ajaran Rasul tu sampai kepadanya, mukallaf. Kalau tak sampai, tak mukallaf. Contoh, orang di pedalaman lah, Istro sampai, ajaran Islam tak sampai contohnya. Habis Istro tu dia tengok Al-Hijrah ke apa, kalau dia apa nama ni ikut, dia faham, sampailah tu. Tapi kalau yang dia buka 802, 801, kan, dia diti lawan itu, lawan ini, dia tak sampailah surah Rasul. Baik. Dan yang kelimanya, sejahtera panca indera. 5 nota kakinya situ, iaitu sifat mendapat, pendengar, penglihat, pencium, perasa, penjabat. 5 panca indera lah. Intah, tamat perkataan muallif. Dan jikalau ada salah satu daripada pendengar atau penglihat sekalipun, dia cuma ada pendengaran tapi dia buta, dia kira mukallaf. Ataupun dia boleh melihat saja, tak dengar, pekak, dia pun mukallaf. Kalau tak silap saya, dulu sini pernah ada jemaah dia tanya dulu teringat pula. Ada dulu pernah ada jemaah tanya kat sini, apa nama, tentang orang yang buta, adakah dia mukallaf, adakah dia wajib menanggung dosa pahala, adakah dia wajib mengerjakan apa nama, amal ibadat. Kalau ikut dalam kitab ni wajib lah. Sama ada dia dengar saja
buta ataupun dia melihat saja tapi tak dengar. Dia dikira mukallaf. Maka tiada mukallaf kanak-kanak. Kanak-kanak belum mukallaf, dia tak berdosa. Tapi walinya, maknanya orang yang menjaganya tu kenalah didik dia. Jangan pula nak kau ni kalau mencuri tak berdosa nak. Kau tolong curikan, jangan begitu pula ajarnya. Itu ajaran sesat lah. Salah. Kita ajar yang baik-baik. Apa macam anak saya kan, saya panggil abang lah, yang lelaki yang sulung kan. Abang ni tak wajib sembahyang, tapi ayah wajib suruh abang. Kalau abang tak nak pun masih abang tetap tak berdosa. Cuma ayah sendiri ni wajib suruh sembahyang sampai umur 7 tahun. Kalau dah sampai umurnya 10 tahun, kalau tak nak sembahyang, ayah wajib rotan. Jadi sebelum kena rotan, baik abang sembahyang lah. Kan? Jadi alhamdulillah, saya pun ceritakan kelebihan sembahyang, ancaman kalau meninggalkan sembahyang, dia pun alhamdulillah dapat jaga sembahyang kan. Baik. Tak mukallaf kanak-kanak. Dan yang gila tak mukallaf. Dekat tempat saya dulu, lelaki perdana ada seorang, kira mental lah, sakit mental. Asal masuk surau je, dia suruh hija nama dia. Sebut nama dia. KRU apa dia? Razak nama dia. Minta maaf kalau ada nama Razak sini, minta maaf. Nama dia Razak. Jadi orang tanya siapa nama? RAZAKRU. Ditambah tu. Lepas K ada RU-nya pula tu. Pandai pula dia nambah. Nama dia Razak. RAZAKRU. Tambah pula dia KRU. Rajin tentang sembahyang kan. Dia tak mukallaf. Tapi dia sembahyang tu baguslah, kita ajak sembahyang. Cuma kalau mengganggu, kena beritahu ibu bapa ataupun penjaga dia lah. Kalau mengganggu jemaah lah, maknanya kalau dibaca kuat-kuat ke kan. Memang bagus kalau dia datang surau, kita nasihat dulu, boleh tak dia baca perlahan. Kalau dia baca kuat lah, agak mengganggu kan. Ataupun dia ngikut bacaan imam. Ada satu tempat tu, tak payah sebut lah, nanti tahu pula tempatnya kan. Dia ngikut imam baca, serentak dengan imam. Imamnya pun serba salah. Nak tegur, takut dah tak nak datang masjid surau kan. Tak tegur, mengganggu pula. Surah-surah, dengan surah-surah pun dia tak hafal surah tu, tapi dia ngikut. Kalau surah Sabbihisma Rabbikal A'la, dia ikut lagunya. Macam mana jemaah diam aja lah kan. Tapi macam ya Allah, tak bocor lah. Kalau agak mengganggu, kena beritahu penjaga dia. Kalau kita sebagai penjaganya, kena terimalah teguran. Sebab dia tak wajib. Tapi kalau dia datang masjid surau tu, baguslah dia nak sembahyang. Cuma jangan sampai mengganggu. Kanak-kanak pun sama. Kanak-kanak pun sama. Dia ni tak wajib, tapi kalau dia datang masjid surau itu bagus. Didik daripada awal. Cumanya kalau dia mengganggu, kita tegur. Ni kanak-kanak yang normal ni kita tegur. Dia dengar, dia faham. Cuma kena banyak kali. kena banyak kali, kena sabar. Dia hari ni kita cakap, esok dia lupa. Kena cakap banyak kali, nasihatkan, jangan main, jangan bising. Macam itulah. Baik. Dan yang buta serta tuli. Dia buta dan tuli, maknanya pekak, dua-dua sekali. Ini buta tuli sebelum mumayyiz. Syaratnya sebelum mumayyiz, sebelum boleh membezakan baik dan buruk ataupun boleh menguruskan diri. Kalau selepas itu baru dia buta dan tuli, maknanya lepas tu baru dia buta dan pekak tadi, aksiden ke sebagainya, dia tetap wajib jugalah. Dan tiada mukallaf orang yang tiada sampai seruan Rasul kepadanya. Orang yang tinggal di Gunung Everest ke kat mana ke, tak sampai seruan ajaran Islam tu, tak sampai. Dia tak mukallaf. Maka kafir-kafir ahlul fatrah atau ahlil fatrah, iaitu kafir-kafir yang belum bangkit Rasul kepadanya,
seperti kafir-kafir Arab yang selepas wafat Nabi Ismail alaihi salam dan belum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul, itu tiada kena seksa akhirat. Orang yang tak sampai seruan agama Islam pada dia ni, dekat akhirat dia tak diseksa. Tak diseksa dan tiada masuk neraka kerana mereka itu bukan mukallaf. Kalau dalam kitab tauhid yang lain, Ahlul Fatrah ni masuk syurga tapi bukan syurga amalan lah. Syurga biasa, bukan syurga yang tinggi lah. Dia tak masuk neraka. Bestnya Ustaz, jangan kita berfikiran begitu. Bestnya Ustaz, buat jahat semua tapi masuk syurga. Jangan kita berfikiran begitu. Bersyukurlah kita dapat Islam, iman dan Islam ni, dan terus kekal dalam Islam. Baik. Rasa dah lebih 10 minit ni. Rasanya cukuplah kadar ni sedikit-sedikit tentang mukallaf ni tadi dan juga kelebihan ilmu tadi. Jadi cukuplah, mudah-mudahan apa yang saya baca dan tuan-tuan dengar dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.